juga sesi ni kita ada dapat ditonton melalui Facebook Live. Okay, Facebook Hal Ehwal Pelajar UPM. So nanti kalau mana-mana yang rakan-rakan yang tak dapat join pada petang ni, bolehlah menonton selepas pukul 4.30 ni pun masih boleh tontonlah sampai bila-bila masa. Okay, cukup. So sebelum kita teruskan dengan sesi bicara inspirasi kita pada petang ni, terlebih dahulu bagi memberkati program kita pada petang ni, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah sebagai pembuka kata Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, bersama kita pada petang ni saya nampak ada 31 lah yang dalam online dan insyaAllah dia akan bertambah lah. Okey, dan selepas ni. Okey, alhamdulillah. Saya nak perkenalkan lah. Okey, 3 ahli panel kita yang hebat pelaka pada petang ni. Okey, yang banyak melibatkan diri dalam kerja-kerja kesukarelawanan. Okey. Jadi kita nak sebut ni kan panjang. Volunteerism. Okey, yang berbakti untuk orang lain. Okey, so panel pertama kita pada hari ni adalah Dr. Basri Hussein. Okey, boleh lambai sikit Dr. Basri? Ya, saya. Okey, beliau merupakan setiausaha Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia atau Malaysian Spinal Cord Injury Advocation Association atau lebih dikenali dengan MASA. Okey, lepas ni Dr. Basri akan ceritakan lebih lanjut lah. Okey, panel kedua kita Encik Bukriman Sabri. Okey, lambai sikit. Assalamualaikum semua. Okey, pensyarah di Fakulti Ekologi Manusia, Ekologi Manusia sama dengan saya lah. Okey, dan juga memegang jawatan sebagai pengerusi Sahabat Masjid UPM. Okey, satu. Okey, pengerusi Sahabat Masjid UPM. Menarik tu. Apa persatuan Sahabat Masjid ni, nanti kita dengarkan daripada pengerusian beliau nanti. Okay, panel ketiga kita pula Profesor Madya Dr. Nur Wahiza Wahad, sahabat apa tu orang kata seperjuangan lah dalam bidang OKU ni. Okay. Beliau merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Pendidikan. Okay, selain daripada tu beliau sangat aktif lah dalam program-program yang melibatkan OKU. Jadi pengarah urusan WC ya sebut macam mana Dr. Reza? WC Sedia Berhad. Okey, ahli lembaga Yayasan Ihtimam Malaysia, okey, pengarah Global Muslim Mental Health. Okey, banyak lagi lah tanggungjawab yang beliau telah jalankan. Okey, so kita rasa sangat bertuah lah pada petang ni dapat bersama orang-orang hebat ni kan. So, tanpa membuang masa, sebelum tu saya terlupa kita bersama kita juga ada 2 orang jurubahasa isyarat. Okey, Puan Hafidah yang sekarang ni tengah menggunakan bahasa isyarat dan juga Puan Haryanti sebagai pemudasyara lah untuk mana-mana penonton kita yang OKU pendengaran. Kita pun dapat belajar juga bila kita tengok suara dan juga kita tengok gaya bahasa isyarat tu. Okey, tanpa membuang masa, soalan saya lah kepada Dr. Basri. Tapi saya perkenalkan dia sikit je kan sebagai setiausaha. So boleh tak doktor ceritakan sedikit lah tentang diri doktor, macam mana doktor dulu sebagai orang bukan kurang upaya, dah jadi kurang upaya disebabkan oleh spinal cord injury. Okay, dan juga pelibatan doktor lah dalam Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia. Okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kenalkan diri saya secara lanjut lah. Tadi Dr. Wan kenalkan secara pintas lalu di mana saya seorang
individu berkursi roda yang sekarang ini terlibat secara langsung dalam Satuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia. Nama saya penuh Basri bin Husin. Sebenarnya saya ni sebelum ni saya memang boleh berjalan semua lah. Tapi pada 2014 pada ketika itu saya sedang melanjutkan pelajaran saya di bidang PhD di Universiti Melaya, Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya dalam bidang pengajian falsafah. Paruh daripada perjalanan saya itu saya demam denggi. Mula-mula asal saya itu saya demam denggi. Kemudian saya di hospital, hospital doktor sahkan saya denggi dan ada virus denggi menyerang saraf tunjang saya sehingga menyebabkan saya kena operate dan kursi roda. Sebelum tu saya nak cakap saya asal dari Kedah, berkahwin dengan orang Johor. Kemudian saya tinggal di Pantai Dalam Kuala Lumpur. Kira tak jauh lah dengan UM apa semua tu. Kemudian dah 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan, seorang lelaki. Kemudian pekerjaan sekarang ni saya merupakan seorang pembantu peribadi kepada yang mana beliau merupakan kursi kepada Majlis Dakwah Negara. Saya bantu kerja peribadi meskipun dalam PKP ni kerja dari itu memberi kelebihan kita buat kerja-kerja online, kerja-kerja editing apa semua. Kemudian degree kita, PhD saya semua dari UM. Kira dengan UM ni daripada awal sampai habis semua dari UM. Dengan pembahasan dalam Satuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang ataupun Final Court sendiri Advocacy Association, ia sebenarnya baru saja ditubuhkan secara rasmi under ROS lah. Kita dengan ROS secara rasmi pada bulan Julai 2018. Tapi sebelum tu kita sebenarnya telah bergerak secara tak langsung, di mana persatuan ini dia memberi sokongan secara langsung ataupun tidak langsung kepada individu yang mengalami kecederaan saraf tunjang. Sebenarnya individu yang mengalami kecederaan saraf tunjang macam saya ni, dia dipanggil emosi ataupun emosional lah. Sebab sebelum kita berjalan, tiba-tiba Allah uji kita dengan tak boleh berjalan. Jadi kita nak menerima hakikat bahawa aku ni dah tak boleh jalan. Doktor pula cakap awak perlu berkursi roda sepanjang hidup. Jadi kadang-kadang ada orang, setengah orang dia boleh menerima keadaan dia macam tu. Tapi ada setengah orang dia mengambil masa yang terlalu lama. Jadi di situlah peranan orang lain. Contohnya kita panggil support group, peer support. Yang mana orang tersebut di kalangan orang yang mengalami keadaan tersebut dan dia memberi sokongan pada orang supaya dia kembali ke masyarakat dalam menerima keadaan dia yang sewajarnya. Maksudnya dia tidaklah merasakan bahawa walaupun dia berkursi roda ataupun walaupun dia lumpuh, kehidupan dia telah berakhir. Sebenarnya itu kehidupan baru untuk dia menerima cabaran dalam kehidupan yang memang kita katakan memang susah pada awalnya. Saya sendiri pun pada 6 bulan pertama saya memang rasa begitu sukar untuk menghadapi satu situasi baru. Kadang-kadang kita rasa benda yang senang. Contoh benda yang senang nak pakai seluar. Nak pakai seluar sebelum ni kita tapi bila keadaan separuh badan, dia kena perlukan kesabaran, dia perlukan macam-macam. Begitu juga kalau nak pergi toilet, dia mengambil masa yang lama. Dia mengambil kalau toilet tu tak, kalau kat luar kan, kalau kat tempat public, kalau toilet tak accessible, memang tak boleh nak pergi. Itu bukan satu cabaran lah. Dan dalam pelibatan spinal cord injury ni juga saya terlibat dengan beberapa audit access, yang mana access ni dia kita nak
nak tahu itu sama accessible ataupun tidak, yang boleh dilalui oleh OKU. Tak semestinya kursi roda saja, dia juga melibatkan OKU lain seperti OKU kesihatan, OKU pendengaran. Begitu juga kadang-kadang kita nak tengok kalau orang yang anak yang autism kan, kadang-kadang bangunan tu dia tulisan terlalu kecil ke, terlalu besar ke. Kemudian dalam masa yang sama juga saya ada terlibat dengan dipanggil Masjid Mesra OKU. Pada ketika itu saya bersama dengan Profesor Dr. Asia dan juga dengan beberapa OKU lain seperti Encik Hafiz, Encik Azhari. Encik Hafiz ni seorang OKU penglihatan, Encik Azhari daripada Putrajaya. Kami sama-sama menumbuhkan satu tim untuk bergerak macam mana kita nak tahu kedudukan tentang masjid-masjid di Malaysia ni, adakah masih boleh diakses oleh OKU dan sebagainya. Cuma benda tu dia macam terhenti seketika apabila perubahan kerajaan pada tahun 2018. Jadi kita pun tak dapat nak teruskan balik pada selepas pada itu. InsyaAllah lah selepas ni kalau ada lagi kita dapat sokongan daripada orang lain, kita boleh teruskan balik projek yang melibatkan OKU, di mana pada masa hadapan kita tak nak meminggirkan rakan-rakan lain untuk pergi solat berjemaah di masjid. Kadang-kadang saya sendiri mendengar rintihan daripada rakan-rakan yang lain, kadang-kadang dia orang nak pergi solat, terutamanya yang berkursi roda, masjid itu tak boleh nak akses ataupun bertangga, ataupun kadang masjid tu kadang-kadang bukannya tak boleh akses, kadang-kadang AJK masjid tu tak faham. Dia kata kursi roda ni kotor lah, kursi roda ni tak boleh masuk masjid lah, macam-macam. Itu antara beberapa cabaran lah yang kami hadapi dalam usaha untuk menjadikan masjid tu masjid yang mesra OKU. Bukan saja mesra OKU tapi mesra pengguna kepada semua orang. Kita tak nak hadkan bahawa masjid ni golongan-golongan tertentu saja yang boleh masuk, tapi semua orang, sama ada golongan warga emas, kanak-kanak pun boleh pergi. Kadang-kadang kalau kita tengokkan dulu, kadang-kadang masjid ni dia kata kanak-kanak tak boleh datang masjid kerana mengganggu. Itu adalah beberapa cabaran yang kami hadapi sekarang. Saya rasa itu dari segi pengenalan saya untuk awal. Dr. Wan. Dr. Wan, salam. Sorry. Okay. Terima kasih. Kadang-kadang terlupa kan nak unmute. Okey, terima kasih berkongsi pengalaman tu. Memang orang kata kalau tak kena kat diri sendiri baru kalau kena kat diri sendiri baru tahu kan macam mana. Tapi itu tidak menghalang lah untuk seorang OKU berbakti kepada yang lain lah. So untuk seterusnya, boleh tak Doktor kupas sedikit lah tentang tajuk kita pada hari ni, OKU berbakti dan berketerampilan. Apa pandangan Doktor dengan tajuk pada hari ni? Okey, tajuk hari ni memang sangat menarik lah. Bagaimana seorang OKU tu dia boleh berbakti ataupun menunjukkan satu keterampilan yang baik. Sebenarnya kalau kita nak katakan seorang OKU tu boleh berbakti ataupun berketerampilan yang baik, ia boleh bermula dari diri sendiri. Macam mana kita boleh lahirkan minat kita dengan satu benda. Kalau kita minat satu perkara, kita boleh tonjolkan. Kemudian satu faktor lagi yang saya nampak adalah bagaimana seorang OKU itu dia memilih rakan yang boleh membantu dia, ataupun rakan yang dia boleh berkongsi, ataupun rakan yang dia boleh mengetengahkan dia untuk bekerjasama untuk berada dalam masyarakat. Kadang-kadang salah pilih rakan ni juga akan membawa kepada satu jalan yang tidak betul. Sebab kadang-kadang lagipun kadang-kadang ada saya nampak kalau tengah OKU dia tak nak pun bergaul dengan
orang lain. Maksudnya dia nak kawan dengan OKU je. Jadi lingkungan dia tu adalah lingkungan yang OKU, dia tak nampak orang lain. Kemudian yang penting sekali adalah bagaimana kita boleh berinteraksi dengan masyarakat. Kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang rasa awkward ataupun rasa kekok apabila kita berinteraksi dengan masyarakat. Orang nampak kita ni macam satu macam objek yang aneh lah, ataupun kita dulu sebelum PKP ni saya sebenarnya suka naik LRT ataupun naik pengangkutan awam. Walaupun saya boleh memandu, saya nak tengok gelagak masyarakat. Kadang-kadang saya pergi KLCC sendiri, saya tengok gelagak orang. Bila kita lalu tu dia jeling apa semua tu kan. Itu adalah kita nak tonjolkan macam mana kita boleh nak lihat bagaimana orang melihat kita. Kadang-kadang saya tegur orang lain, apa khabar apa semua, dia orang senyum, dia orang okey je. Kadang-kadang perasaan tu pun dia datang daripada diri kita sendiri. Kita terlalu merasakan terasing padahal orang lain tak ada pun benda tu. Saya pernah buat satu eksperimen test. Saya letakkan dipanggil kamera dekat wheelchair saya tu. Saya rekod perjalanan saya pergi NU Central, pergi ke FCC apa semua tu 2 jam saya sah. Kemudian saya rekod balik. Tujuan saya tu adakah sebab orang kata bila kita naik kursi roda ni orang tengok kita pandang semacam. Bila saya balik check pun tak ada pun sebenarnya orang tengok satu perasaan yang pelik tu. Kadang-kadang kita sendiri je yang merasakan orang pandang serong lah, pandang yang tak betul lah. Mungkin betul lah dari situ sudut dia tengok, tapi mungkin tidaklah sampai lebih-lebih. Kemudian kalau kita nak katakan bagaimana kita boleh berketerampilan dengan okey, dia masing-masing, saya rasa masing-masing setiap daripada kita ada bakatnya masing-masing yang boleh kita tonjolkan ataupun yang boleh kita ketengahkan. Cuma kadang-kadang kita tak tahu macam mana cara kita nak tonjolkan tu. Sebab macam saya minat satu yang bersifat digital ataupun yang bersifat online lah. Dan apa benda yang melibatkan digital ni, saya akan cuba belajar secara sendirian ataupun kalau ada kelas khusus. Sebenarnya untuk OKU, kalau untuk OKU banyak agensi kerajaan yang memberi satu kursus secara percuma. Macam sekarang ni pun saya sedang mengikuti satu kursus yang dipanggil under MyNIC. MYNIC ni dia memberi satu kursus untuk membuat platform digital, terutamanya yang melibatkan website, yang melibatkan Facebook, yang melibatkan WhatsApp business, apa semua tu. Yang kursus tu dah berlangsung daripada awal, dah seminggu lah, maksudnya hari ni tengahan minggu, dan saya tengok ramai di kalangan OKU yang betul-betul menunjukkan semangat mereka. Sebab ada seorang cikgu tu, coach tu, dia beritahu saya betul-betul memang macam selit lah dekat dia, sebab dia baru lepas operation, kemudian dia mengikuti kursus tu dalam keadaan yang tidur, terdengar, tapi dia bersungguh-sungguh untuk belajar semua benda tu. Memang saya sendiri pun kadang-kadang saya boleh ceritakan macam mana saya habiskan PhD dalam keadaan saya berkursi roda ni. Memang struggle betul lah. Kalau tak berkursi roda tu pun memang agak teruk juga. Pernah satu ketika tu saya ni memang sakit belakang sangat. Kemudian belakang saya sakit tapi otak saya ni masih banyak benda saya nak tulis. Jadi saya terpaksa ambil handphone saya catatkan sambil saya tidur, sambil saya baring. Jadi saya catatkan, bila dah okey balik baru saya transferkan benda tu dalam keadaan yang betul di dalam word yang betul lah. Kemudian satu lagi apa yang boleh saya kongsikan adalah kalau kita, biasanya kalau OKU ni kadang-kadang orang nampak OKU ni dia macam selekeh kan. Itu adalah antara beberapa yang saya pernah hadapi lah. Ada orang kata kenapa OKU ni selekeh sangat kan. Kadang-kadang tak terurus, pakai pun tak betul apa semua. Itu adalah antara cabaran kepada OKU itu sendiri. Sebenarnya dia boleh tukar gaya hidup dia
Kalau contohnya kan, kalau saya berkursi roda, kalau saya nak pergi satu majlis yang rasmi, saya akan pastikan kursi roda saya tu dalam keadaan yang bersih, supaya orang tengok pun tak rasa macam geli ke, rasa macam kotor kan kursi roda, boleh datang macam ni, tempat-tempat macam ni kan. Itu adalah benda-benda yang dia boleh ketengahkan lah, atau dia boleh mengubahkan. Kemudian OKU juga dia boleh dia peluang tu kadang-kadang OKU kena cari sendiri. Kadang-kadang biasanya ada setengah orang dia mengharapkan orang lain untuk beri dia macam bantuan, sokongan dan sebagainya. Biasa kalau kita dengar satu istilah macam betul lah, kadang-kadang kerajaan kita bantu, tapi bantu tu maksudnya bantu beri pancing dan kita jadikan pancing tu untuk kita tangkap ikan setiap hari. Janganlah kita dibiasakan dengan memberi ikan, yang mana kalau kita beri ikan setiap hari kita habis. Jadi peluang tu yang boleh kita cari sendiri. Jadi dengan peluang itulah kita boleh membuka satu peluang yang lain, dan dalam masa yang sama kita boleh ajak ke orang rakan-rakan yang lain supaya join dalam bentuk yang macam tu lah. Okey, terima kasih Dr. Basri. Mungkin selepas ni ada yang nak bertanya, kita akan ada sesi soal jawab. Okey, tengok betapa gigihnya Dr. Basri, perkongsian yang sangat bermanfaat lah. Dan dekat sini kita boleh nampak peer support tu sangat penting kan Dr. Basri? Ya. Jadi untuk dalam persatuan, sama jugalah dalam untuk Cikgu Kriman nanti, sahabat masjid tu peer lah kan, sahabat masjid tu. Mungkin juga pengalaman yang Dr. Basri dah kongsi tadi tentang Masjid Mesra OKU, sejauh mana lah ada di Masjid UPM lah. Jadi saya teruskan soalan saya kepada Cikgu Kriman ya. Okay, boleh tak Cikgu Kriman ceritakan sedikit lah tentang sahabat Masjid UPM ni? Apakah aktiviti-aktiviti dia? Okey, saya jemput Cikgu Kriman. Terima kasih kepada Dr. Wan. Terlebih dahulu terima kasih kepada semua peserta yang turut sama kita pada petang ini insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang saya hormati ya, yang berusaha ya Dr. Wan, yang saya hormati barisan panel lah yang bersama-sama pada petang ini. Saya tengok latar belakang panel semua hebat-hebat lah ya. Dr. Basri ya, Dr. Wahiza ya, dan juga sahabat-sahabat dan juga pelajar-pelajar saya yang turut serta pada sesi petang ini insya-Allah. Jadi terlebih dahulu saya nak berkongsi lah ya berkaitan dengan sahabat Masjid UPM ini. Sahabat Masjid UPM ni merupakan satu entiti lah yang ditubuhkan di bawah Pusat Islam Universiti ya, di bawah Pusat Islam UPM. Jadi kita tubuhkan sahabat Masjid UPM. Tujuan utama dia adalah penubuhan sahabat Masjid UPM ini pada peringkat awal dia untuk mengadakan program-program imarah masjid ya, dan pada masa yang sama ya mengajak pelajar, staf Qaryah Serdang ini untuk datang ke masjid dan mengikuti program-program yang dianjurkan di Masjid UPM ya. Itu adalah objektif penubuhan sahabat masjid di peringkat awal ya. Kemudian pada tahun 2014 ya, 2014 merupakan turning point ya bagi sahabat masjid ini, memainkan peranan yang sangat penting di UPM ya. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan masih ingat apa yang berlaku pada 2014 ya. Pada 2014 berlaku satu peristiwa di negara kita yang menjadi satu kenangan ya, kenangan yang sangat berharga ya, sama ada kepada warga Kelantan ataupun warga negeri lain ya, iaitu banjir besar yang berlaku di Kelantan ya, 2014 ya. Jadi banjir besar yang berlaku di Kelantan pada 2014
merupakan satu kejadian yang sangat tidak diduga ya pada masa tersebut ya. Dan kemudian pada masa tersebut juga kebetulan saya pada masa itu merupakan penyelaras ya di Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar. Jadi saya diberikan amanah untuk menjadi penyelaras bagi misi bantuan dan sukarelawan UPM ya. Kita ada pada masa tersebut kita ada 29 misi ya yang merentas seluruh Malaysia yang meliputi negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Ya, jadi pengalaman di situ ya semasa misi tersebut ya daripada 29 misi ya saya terlibat dalam 27 misi. Ya 2 misi saja yang saya tak dapat turut serta ya. Jadi pengalaman pada misi tersebut ya mencetuskan idea supaya sahabat masjid UPM ini ya bukan sahaja terlibat dalam program-program imarah masjid ya dan juga program-program yang berlaku di masjid UPM, tetapi sahabat masjid UPM ini ya perlu melangkau lebih jauh dalam program-program sukarelawan bagi membantu masyarakat ya. Kemudian pada 2015 pula berlaku sekali lagi banjir di Kelantan, tapi pada masa tersebut keadaan taklah seteruk pada 2014 ya. 2014 memang keadaannya memang sangat teruk ya. Siapa yang turut serta dapat merasailah pengalaman pada banjir tersebut ya. Kemudian pada ketika itu 2014-2019 itu maka sahabat masjid UPM ini telah ditubuhkan secara rasmi lah ya, secara rasmi di mana pengerusi pertamanya adalah Ustaz Zuhaimi ya, manakala saya adalah timbalan pengerusi pada masa tersebut ya, timbalan pengerusi sahabat masjid ya. Jadi selepas saya ambil alih pengerusi sahabat masjid pada tahun 2017 ya, saya melihat bahawa sahabat masjid perlu memainkan peranan yang lebih jauh ya, bukan sahaja meliputi kerja-kerja amal di UPM dan juga komuniti sekitar, tapi juga perlu melangkau lebih jauh, iaitu membantu masyarakat yang memerlukannya ya. Jadi di situlah ya yang bermulanya bagaimana sahabat masjid UPM ini dia melaksanakan pelbagai aktiviti ya, aktiviti sukarelawan yang merentas golongan sasaran yang berbeza dalam setiap program mereka ya. Dan juga kita juga sebenarnya sahabat masjid UPM ini bukan sahaja di Malaysia sahaja kita melakukan aktiviti kebajikan ataupun amal ini. Kita telah merentas juga beberapa negara jiran ya, antaranya Kemboja, Vietnam, Indonesia dan juga Thailand ya, di mana kita telah melaksanakan pelbagai aktiviti bersama dengan agensi-agensi NGO lain lah ya, yang kita sama-sama kolaborasi. Kemudiannya berbalik kepada macam mana sahabat masjid UPM ini ya terlibat ya dalam aktiviti sukarelawan yang memberi fokus kepada OKU ya, memberi fokus kepada OKU. Pertama sekali ianya bermula daripada pengalaman saya sendirilah ya, pengalaman mengajar ya, dan semasa dalam satu kuliah tersebut, satu kursus tersebut, dalam satu semester tersebut ya, saya menerima ya seorang pelajar OKU ya. Dan pelajar OKU tu saya tak tahu dia pelajar OKU ya. Sebab kalau kita tengok pensyarah ni, kalau kita dapat senarai SMP, nama SMP tu dekat situ tak dinyatakan ya status pelajar ya, sama ada dia normal ataupun OKU ya. Jadi bila saya buat kelas selama 3 hari kelas ya, saya dapati bahawa ada seorang pelajar ni yang tak masuk kelas ya berturut-turut pada hari pertama, kedua dan ketiga tersebut ya. Kemudian saya tanya kawan-kawan rakan sekelas, saya kata kenal tak pelajar ni ya, dia merupakan seorang pelajar perempuan ya. Mereka kata tak kenal, tak pernah kenal nama tu ya, mungkin sebab kursus berbeza kan. Jadi pada hari tersebut saya kebetulan habis kelas tu saya turun ke bawah ya.
saya punya bilik kelas saya dengan kelas tu satu level pada tingkat 3, level yang sama. Satunya lepas kelas saya terus masuk office saja. Ya, pada hari tersebut saya turun ke bawah untuk ada urusan kat pejabat dan saya bertembung dengan seorang pelajar. Ya, seorang pelajar yang pelajar OKU lah, ya, ya duduk di tepi tangga bangunan saya lah. Jadi saya tanya dia, nak ke mana? Saya tanya kan. Dia kata, saya ada kelas. Dia kata, saya ada kelas dekat atas. Oh ya ke kan? Kenapa tak naik kelas? Dia kata, saya tak boleh naik. Saya tak boleh nak panjat tangga. Dia kata, oh okey. Dan bila dia bangun tu baru saya tahu bahawa dia pelajar OKU lah, ya. Jadi saya tanya dia, kelas siapa ni kat atas ni kan? Jadi dia sebut nama kursus tersebut ialah kursus saya. Ya, ini kursus saya. Saya kata, Allah, saya kata, ini pelajar ni ke nama sekian-sekian? Kita betul saya. Oh, saya baru sebut tadi dekat kelas yang awak tak hadir 3 kuliah berturut-turut kan. Saya kata, oh kalau macam ni saya akan pindahkan kelas saya lah di tingkat bawah, saya kata. Jadi saya pun hubungi pejabat dan saya pindahkan kelas saya di tingkat bawah, ya, untuk memudahkan dia untuk datang ke kelas lah pada kuliah yang berikutnya. Itu pengalaman saya bersama dengan pelajar OKU di UPM. Dan juga beberapa kali lah saya menerima pelajar OKU dalam kuliah saya lah, ya. Jadi daripada pengalaman tersebut, ya, saya rasakan bahawa golongan pelajar OKU ini, ya, merupakan satu golongan yang kita perlu beri perhatian lah, ya. Jadi bila saya pegang pengerusi Sahabat Masjid UPM, ya, jadi saya berpeluang pula berjumpa dengan Puan Mar yang kebetulan juga dia menyelia pelajar-pelajar OKU UPM, ya. Di situlah, ya, saya mula terlibat, ya, dalam Sahabat Masjid mula terlibat, ya, dalam membantu, ya, pelajar-pelajar OKU di UPM lah. Dan sebenarnya Sahabat Masjid sebenarnya sebelum ini kita dah terlibat dengan pelbagai program OKU lah, ya. Antara pertubuhan ataupun persatuan yang kita pernah terlibat, ya, bersama dalam melaksanakan program-program OKU ni, antaranya ialah Persatuan Pertis, ya, iaitu Persatuan Orang-Orang Cacat Penghidratan Islam Malaysia, ya. Kita pernah terlibat bersama Pertis. Kemudian kita pernah terlibat bersama NAB, Malaysia Association for Blind, ya. PKOP, Persatuan Kebajikan OKU Pendengaran. Kemudian kita ada beberapa sekolah lah yang kita laksanakan program bersama, di mana sekolah-sekolah ini adalah sekolah-sekolah khas, ya. Sekolah-sekolah khas yang ada pelajar-pelajar OKU. Antaranya adalah Sekolah Kebangsaan Bukit Beruntung 2, ya. Dan juga sekolah SK Sikamat Seremban, ya. Ini antara beberapa lah, ya. Kemudian kita ada juga bersama PAKATS, ya. PAKATS iaitu Pertubuhan Amal dan Kebajikan Anak Islam Tersisih Selangor, ya. Jadi itu ada antara pengalaman Sahabat Masjid UPM, ya, terlibat dengan persatuan-persatuan ataupun pertubuhan OKU lah, ya. Jadi bila kita terlibat dengan OKU ini, kita merasakan bahawa mereka ini adalah golongan yang kita perlu berikan kesamarataan dalam penglibatan mereka dalam program-program sukarelawan sebenarnya, ya. Jadi kalau sebelum ni kita banyak melihat, ya, OKU ini merupakan golongan sasar, ya, dalam program-program kebajikan, program-program kemasyarakatan, ya. Saya rasa tiba masanya untuk Sahabat Masjid lah, especially terutamanya untuk kita mula mengorak langkah untuk mengangkatlah OKU ini sebagai pelaksana pula ataupun sebagai leader dalam program-program sukarelawan dan amal kita, ya. Jadi Sahabat Masjid ke arah langkah tersebut, insya-Allah, ya. Kita dah mulakan beberapa program, ya, ataupun beberapa pendekatan, ya, untuk kita laksanakanlah hasrat kita tersebutlah, ya. Jadi sebenarnya dalam konteks Sahabat Masjid UPM ini, kita tidak pernahlah menetapkan bahawa
program-program kita ini berbentuk keagamaan semata-mata, ya. Tetapi nilai keagamaan ataupun nilai murni itu kita serapkan dalam setiap program kita. Ya, jadi sebab dia sesuai dengan visi Sahabat Masjid. Visi Sahabat Masjid adalah untuk melahirkan sukarelawan yang holistik dan bertakwa, ya. Jadi dalam setiap aspek kerja amal yang kita buat ataupun kebajikan yang kita buat, kita meletakkan yang pertama ialah nilai keikhlasan lah dalam melaksanakan kerja amal tersebut. Dan kedua, kita meletakkan bahawa apa saja yang kita buat ini ya untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah, ya. Jadi itu antara misi lah Sahabat Masjid UPM ini, ya. Dan Sahabat Masjid UPM ni sebenarnya keanggotaan dia pula ya terdiri daripada pelajar UPM, ya, staf UPM dan juga karya serdang, ya. Dan sebenarnya kita juga menerima permintaan daripada sebenarnya daripada bukan Islam juga untuk sertai Sahabat Masjid UPM ini, ya. Dan kita bukakan keahlian kita kepada yang bukan Islam atas keahlian bukan bersekutu, ya, iaitu mereka boleh turut serta dalam program-program kita, tak ada masalah, ya. Dan saya sebenarnya dalam usaha untuk mendekati pelajar OKU di UPM untuk mengenali lebih dekat Sahabat Masjid inilah, ya, sebab dengan peluang yang saya ada bersama bahagian orang pelajar ini, kita telah mula mendekati beberapa pelajar OKU dan diharapkan dapat teruslah ya mendekati yang lain juga pada masa akan datang, ya, untuk kita wawarkan apa yang mereka boleh dapat daripada Sahabat Masjid dan turut serta dalam program-program Sahabat Masjid, ya. Kita perancangan tu dah ada sebenarnya Dr. Wan, tapi disebabkan oleh PKP ya agak terbatas kita punya pelaksanaan tersebut, ya. Tapi alhamdulillah berpeluang juga untuk mendekati beberapa pelajar OKU yang kebetulan mereka masih di kampus, ya. Jadi alhamdulillah lah, ya, hasrat Sahabat Masjid memang kita nak mendekati setiap lapis masyarakat, setiap golongan sasar tersebut, ya. Jadi macam Dr. Wan Wahiza pun, kami pun pernah bersama dalam beberapa program sebelum ni, ya. Jadi itu pun satu pengalaman yang sangat berharga lah kepada sukarelawan Sahabat Masjid, ya. Yes. InsyaAllah. Jadi untuk para pendengar, ya, para peserta yang turut serta dalam program ini, Sahabat Masjid UPM ini sebenarnya dia punya keahlian merentas, ya, bukan sahaja pelajar UPM, bukan sahaja staf UPM, malah kita merentas karya serdang, dan juga kita buka kepada mereka-mereka yang berminat untuk turut sama dalam kerja-kerja amal dan kebajikan ini, ya. Jadi untuk tahun 2020 ni kita memang ada satu target untuk kita mendekati golongan OKU lah, ya, golongan OKU sebagai golongan sasar kita dan juga sebagai golongan yang kita akan bawa mereka terlibat sama dalam program kesukarelawanan, ya, dalam program-program yang kami akan jalankan lah, insyaAllah. Jadi ya Dr. Wan, insyaAllah. Menarik sekali Cik Bukriman. Memang sebabnya OKU ni selalu dikatakan agak ketinggalan kan dalam melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kesukarelawan ni. Jadi dengan adanya channel Sahabat Masjid ni, bukan sebab kita selalu katakan OKU ni sebagai objek, ya, orang yang diberi sumbangan, tapi penyumbang tu itu yang kita nak galakkan lah. Betul. Saya sangat sukalah mendengar adanya channel Sahabat Masjid ni di mana pelajar OKU ataupun bukan pelajar UPM, pelajar luar UPM pun, mana-mana orang yang nak sudi untuk memberi sumbangan, kita boleh melalui channel Sahabat Masjid ni lah. Okay, insyaAllah perancangan yang Sahabat Masjid dah cetuskan tu insyaAllah lah akan terlaksana. InsyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz dan Ustaz kan sebab cerita pasal masjid je. Okay, terima kasih atas perkongsian. So kita beralih kepada panel kita yang ketiga, Profesor Madya Dr. Wahiza.
Okay, so Dr. Wahiza ni, saya difahamkan Dr. Wahiza sendiri ada mengajar, ada ajar subjek berkaitan dengan kesukarelawanan. Okay, betul tak Doktor? Sebenarnya subjek yang saya ajar Dr. Wan psikologi organisasi, dan satu lagi pembangunan kepimpinan pada semester-semester yang lepas, dan memang bagi kedua-dua kursus tu salah satu fokusnya adalah diversity. Itu masuknya sekali lah. Betul. So boleh Dr. Wahiza kongsi sikit tak apa yang dimaksudkan dengan semangat kesukarelawanan ni lah. Okey. Kena buka sikit kan. Itulah, okey, tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita pada hari ini, Dr. Wan, dan juga ahli-ahli panel yang saya hormati. Teman-teman seperjuangan lah, kalau kita cakap pasal OKU ni, kita dalam perjuangan yang sama. Okey, semangat kesukarelawanan ni kita boleh kaitkan dengan kata akarnya lah, suka dan rela. Suka untuk memberi, suka untuk memberi, dan dengan relanya memberi apa sahaja yang ada pada kita, yang kita rasa dapat meringankan kehidupan insan-insan lain. Itulah sukarelawan. Dan memberinya tu macam yang Encik Bukriman sebut tadi, dengan penuh keikhlasan. Maksudnya di sini tanpa mengharap balasan lah. Itulah semangat kesukarelawanan. Sukarelawan ni kalau kita tidak begitu faham erti yang sebenar, kita mungkin rasa ia satu perkara yang berat untuk dilakukan. Tapi sebenarnya sekecil-kecil tindakan kita pun adalah kesukarelawanan. Contohnya dalam satu hadis tu dah kata dah, kalau kita lalu, lepas tu dekat laluan kita tu kita jumpa sebatang ranting, kita angkat ranting tu. Itu pun, dan dengan tindakan kita mengangkat ranting tu pun kita dah memudahkan laluan orang lain. Itu pun sebenarnya kesukarelawanan. Dan nak paling mudah lagi, kalau kita jumpa orang lain, kita melontarkan senyuman. Senyuman tu cerminan kan. Jadi bila kita senyum, orang lain yang tengok senyuman kita pun, dia kalau tengah stres pun dia nampak kita senyum, dia pun terpanggil nak senyum. Tindakan kita melontarkan senyuman pun adalah sebenarnya satu tindakan sukarelawan sebenarnya. Itulah simple explanation apakah maksud kesukarelawanan. Okay, Dr. Wahiza banyak melibatkan diri dalam projek program-program kesukarelawanan ni kan. So boleh tak saya nak minta doktor kongsikan lah program-program tersebut, sama ada pelajar yang terlibat tu adalah yang bukan OKU kepada pelajar OKU, dan ada tak setengah program yang mana pelajar OKU tu sendiri yang melibatkan diri yang menjadi pelaksana lah sepanjang Dr. Wahiza menjalankan program. Alright, okay. Pertama saya boleh kongsikan program yang pertama yang mana saya pada tahun 2015. Itu adalah satu projek yang melibatkan twin track, pelibatan pelajar OKU dan pelajar bukan OKU bersama dengan komuniti Sri Serdang pada masa itu. Dan salah satu sub-projeknya pada masa itu adalah pantomin, Andai Hatiku Bersuara. Okay. Kalau kita Google kita boleh jumpa pantomin Andai Hatiku Bersuara, yang mana ia adalah satu projek yang melibatkan pelajar OKU, pelajar non-OKU pada masa itu, dan seorang pelajar OKU, pelajar yang Dr. Wan sebut tadi itulah salah seorang pelajar saya. Mereka ni adalah daripada program pembangunan sumber manusia. Okey, saya kalau kita bercakap tentang active learning, significant learning ni, sebenarnya kita sebagai educator ni kita dream big. Dan big dream saya adalah untuk melahirkan ejen-ejen perubahan dalam kalangan pelajar kita.
yang mana apabila mereka bergraduate nanti mereka mempunyai satu paradigma tentang bagaimana nak menangani diversity dalam workforce, ya, sebab mereka akan jadi human resource personnel bila mereka keluar nanti. Okey, so dalam berbalik kepada projek kesukarelawanan tadi tu, pelajar-pelajar ni bersosialisasi bersama dengan rakan mereka yang merupakan seorang OKU physical, ya, pada masa tu, dan kita libatkan juga pada masa tu seorang lagi pelajar OKU dari PLPP, yang mana dalam projek pentomin ini mereka mengusahakan sebuah pentomin Andai Hatiku Bersuara yang berkisarkan kisah seorang pelajar OKU di IPTA. Okay, dan pengarahnya pada masa tu pun secara sukarelanya adalah staf UPM, ya, Cik Nadia. Jadi semuanya bila kita cakap pasal kesukarelawanan ni, masing-masing memberikan yang terbaik, ya, daripada kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Okey, yang keindahan yang saya nampak daripada proses nak mempersembahkan pentomin ni adalah sosialisasi. Kalau tadi Dr. Basri ada sebut tentang pelajar OKU tak boleh nak bersendiri, ya, dalam nak menjadi berketerampilan ni, ya, tak boleh bersendiri. Memang saya setuju sangat pendekatan twin track tu adalah pendekatan yang terbaik, dan dalam proses nak melaksanakan pentomin Andai Hatiku Bersuara ni, saya dapat melihat bagaimana proses sosialisasi antara pelajar bukan OKU UPM dengan pelajar OKU UPM dan juga seorang lagi pelajar OKU dari PLPP. Ya, bagaimana proses itu secara gradual, ya, secara progresif telah dapat menerbitkan pemahaman, ya, pemahaman daripada pengalaman mereka berinteraksi antara satu sama lain, pemahaman tentang bagaimana untuk berinteraksi dan bersocialize antara OKU dan juga bukan OKU. Yang saya dapat lihat sebenarnya orang-orang kita, orang Malaysia ni sebenarnya bukan mereka tidak caring. Saya rasa mereka lebih kepada tidak berapa tahu cara yang betul, tidak begitu diberikan pendedahan tentang pemahaman yang betul bagaimana kita nak berkawan dengan kawan-kawan OKU kita. That's why bila kurang pemahaman, kurang pengetahuan, itu yang jadi panel kita sebut tadi, bila dipandang OKU, pandang pelik je kan. Tapi sebenarnya melalui proses-proses sosialisasi, melalui projek-projek kesukarelawan yang sebegini lah, mereka dapat belajar secara perlahan, secara automatik, dengan melalui pengalaman itu sendiri, bagaimana sebenarnya, ya, berkawan dengan rakan-rakan OKU. Jadi mereka selepas itu lahir sebagai ejen-ejen perubah. Kalau kita dapat tengok di skrin ni, kita nampak kat situ, ya, satu logo Tekad tu. Ya, Tekad tu sebenarnya adalah satu NGO yang ditubuhkan oleh saya pada tahun 2015 tu bersama dengan pelajar-pelajar UPM, okey, OKU dan juga bukan OKU. Okey, yang mana kita hasil daripada projek yang pertama ni lah, ya, pentomin ni, pelajar-pelajar ini rasa begitu terpanggil, mereka rasa seronok sangat. Okey, seronok sebab bagi dia pengalaman baru, ya, dan mereka nak buat lebih lagi daripada first project tu. Ya, jadi itu ialah yang terjadi pada tahun 2015. Okey, dan seterusnya kalau bercakap tentang satu lagi projek yang melibatkan pelajar OKU kita sendiri, pelajar saya yang tadi tu turut melibatkan diri beliau untuk lagi satu projek untuk memperkasakan PDK. Ya, beliau sendiri sebenarnya terpanggil untuk selain pada projek sukarelawan tu, beliau daripada seorang pelajar bachelor telah menamatkan pengajian sarjana beliau dan kini menjadi pelajar PhD di UPM dan memfokus kepada bagaimana nak memperkasa PDK.
Ya, jadi melalui aktiviti kesukarelawan ni kita dapat melihat bagaimana aktiviti seumpama itu sebenarnya dapat menerbitkan semangat untuk mereka menjadi ejen perubahan kepada isu-isu semasa yang melibatkan golongan kurang upaya di negara ini, ya. Jadi itulah cantiknya tu, ya, bagaimana kesukarelawanan tu dia boleh melahirkan insan-insan hebat sebenarnya. Ya, sebab insan-insan hebat ni biasanya dia memang suka melihat perubahan. Jadi bila dia suka melihat perubahan tu, dia memang jadi insan yang berani lah. Ya, yang berani untuk merubah status quo, ya, macam kita dengar tadi daripada masjid-masjid yang kurang mesra OKU, beberapa usaha dilakukan untuk menjadikan masjid-masjid tersebut masjid yang mesra OKU, ya. Jadi kita dapat lihatlah bagaimana sebenarnya volunteerism ini boleh mengasah, ya, semangat kepimpinan dan juga melahirkan ejen-ejen perubah dalam masyarakat kita. Dan dalam konteks ini khususnya konteks untuk memperkasa golongan kurang upaya. Okey, Dr. Wan. Okey, panjang lebar kan, banyak sangat pengalaman Dr. Wahiza ni. Okay, saya menonton juga yang Andai Hatiku Bersuara tu, memang kagumlah dengan kerjasama yang diberikan antara pelajar bukan OKU dengan OKU itu sendiri. Memang saya sangat setujulah dengan apa yang diperkatakan Dr. Wahiza, sebab pengalaman tu yang bila orang bukan OKU dia tak ada pengalaman bersama dengan orang OKU, itu yang menyebabkan dia rasa macam agak takut sebab dia tak tahu. Sama juga tadi Dr. Basri ada sebutkan yang bila keluar tu ada yang jeling, dia ada simpati dan ada perasaan bukan sekadar simpati, nak membantu, nak bertegur sapa tapi dia tak tahu cara. Nanti kan tegur orang rasa macam kecil hati pula macam tu kan. Sebenarnya kalau kita tengok OKU ni sendiri, dia macam saya sebut tadilah agak kurang dalam kalangan OKU ni yang ke depan untuk membantu dari segi kesukarelawanan ni, tapi agak banyaklah juga NGO OKU ni sangat banyak yang terajui oleh OKU sendiri. So macam mana pandangan Dr. Wahiza lah tentang OKU yang aktif ni, yang aktif berbakti dengan kerja-kerja sukarela ni, akan dilihat lebih berketerampilan berbanding dengan yang tidak melibatkan diri. So macam mana kita nak cetuskan biar OKU ni ke depan untuk menjadi yang lebih terampil lah dengan bakti-bakti yang diberikan. Okey, cantik soalan ni Dr. Wan. Pertama sekali, OKU yang sedia aktif melibatkan diri dalam kerja-kerja NGO sukarelawan ni memang memang kita lihat sangat berketerampilan. Memang leadership dia sangat orang kata sangat memujakan lah. Kita melihat mereka, kita pula yang rasa lebih jadi lebih bersemangat bila kita tengok dia, ya. Dan saya sangat mengalu-alukan lah, ya, anak-anak sebab kita pun dah makin senja kan, so anak-anak OKU kita di IPTA dan IPTS ni untuk keluar dari kepompong. Keluar dari kepompong dan bersama-sama, ya, dengan rakan-rakan OKU mereka yang sedia aktif melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarelawan. Dan juga kita again saya suka sebut twin track tu. Maksudnya pemimpin-pemimpin pelajar kita yang terlibat dalam aktiviti sukarelawan dia paut tangan, ya, dipanggil bersama pelajar-pelajar OKU yang ada di kampus mereka untuk sama-sama melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. Kalau kita baca research yang lepas, ya, berkaitan dengan volunteerism, Dr. Wan, memang ternyata hasil dan impak daripada volunteerism activity sebenarnya lead to quality of life. Ya, lead to quality of life ni maksudnya pelbagai aspek dari segi mental health, ya, dari kesejahteraan, psikologi,
pelajar OKU dari segi keyakinan diri dan self acceptance, penerimaan diri. Sebenarnya bila kita memberi, yang kita dapat balik bukan kurang, tapi bila kita memberi, kita dapat lebih daripada apa yang kita beri. Dan sebenarnya bila kita mula memberi, apa sahaja yang kita ada, tak semestinya kewangan. Setiap orang ada potensi, setiap orang ada bakat yang terpendam dalam dirinya. So keluarkan lava-lava yang ada daripada gunung berapi diri tu. Okey, muntahkan so mulakan langkah anda yang pertama, okey, untuk memberi, dan anda akan dapat rasailah nikmat bagaimana perubahan diri anda sendiri. Anda akan rasakan perubahan itu apabila melibatkan diri dari segi networking, akan lebih ramai kawan, dari segi self confidence, dari segi seronoknya memberi, dan kita melihat bagaimana pemberian kita tu menimbulkan senyuman dan sinar-sinar pada mata insan-insan lain yang menerima pemberian kita dalam berbagai bentuk tu. Dan itu sebenarnya akan mencetuskan semangat yang lebih, dan as we do that continuously kan, sebenarnya kita, tanpa sedar kita mengasah kemahiran kita sendiri dari segi komunikasi, dari segi PR kita, pelbagailah kemahiran yang tanpa sedarnya dapat ditingkatkan melalui aktiviti kesukarelawanan yang kita ceburi tu, Dr. Wan. So saya sangat mengalu-alukanlah rakan-rakan OKU kita tu keluar bercampur bersama-sama. Dan MPP pun memainkan peranan yang sangat penting untuk bersama-sama mengajak pelajar OKU kita lah. Satu perkara yang saya tak sebut di sini, Dr. Wan, adalah satu point saya pick up balik daripada yang Dr. Basri sebut tadi lah. Okey, jangan jangan sesama rakan OKU je. Mesti bersama dengan rakan-rakan bukan OKU baru jadi, Dr. Wan. Kalau sesama rakan OKU je, boleh jamin lah 99% tak jadi, Dr. Wan. Kita nak inklusif kan? Kita nak inklusif. Kita nak inklusif. Itulah perkataan yang paling tepat, Dr. Wan. Okey, terima kasih Dr. Waiza. Kalau saya tengok senarai bersama kita pada petang ni, ramai juga yang daripada luar UPM. Saya ucapkan terima kasih daripada wakil, ada daripada UIA, daripada UMT, Cik Fadullah, tadi siapa daripada UMT ada sebutkan. So mungkin ada lagi daripada institusi lain. Okay, so sekiranya kalau anda nak berkongsi lah pengalaman juga, boleh jugalah, kalau tu boleh mute kan, boleh unmute kalau nak berkongsi. Okay, so sekarang kita dah selesai lah sesi bicara bersama 3 panel kita. Kita akan teruskan kepada sesi soal jawab lah. Saya nampak baru ada satu je soalan dekat sini. Okay, dia nak tanya dengan Dr. Basri, macam mana dalam keadaan pandemik COVID-19 ni dengan PKP-nya, macam mana OKU, situasi dalam kalangan OKU sendiri? Boleh Dr. Basri ceritakan? Terima kasih kepada yang bertanya tu. Saya tak ingat nama tapi saya baca soalan tadi tu, dan sempat saya catatkan apa yang disebut cabaran dalam menghadapi norma baru pasca COVID-19 kan. Sebab sebelum ni pun kalau masa PKP ataupun masa COVID-19 sendiri pun, OKU sendiri dia menghadapi pelbagai halangan lah, ataupun cabaran. Satunya ketika dia nak keluar ke dalam masyarakat tu, pelbagai dia sudut contoh saya bagi paling mudah lah. Kalau kita KKM dia suruh kita menjarakkan diri, ataupun kita panggil istilah dia yang tepatnya sepatutnya physical distancing lah kan, bukan social distancing tu. Cuma dalam setengah keadaan kalau OKU yang
fizikal yang kursi roda ni, kalau tempat dia yang dia tak boleh pergi tu, orang kena bantu dia. Jadi mau tak mau ada berlaku satu sentuhan ataupun touch body ke apa ke. Itu adalah antara cabaran lah. Dan saya rasa benda ni pun akan berlanjutan selepas daripada pasca COVID ataupun selepas daripada PKP ataupun yang seterusnya kita hadapi. Kemudian pada minggu lepas pun sendiri saya masa persatuan yang saya memutuskan, saya telah buat satu forum bersama dengan penasihat. Kita orang ada penasihat perubatan. Kita akan bertanyakan isu-isu semasa lah berkenaan dengan isu kini terutamanya COVID-19 ni. Antaranya yang sebut adalah kalau sebelum ni dari segi persoalan hygiene, terutamanya orang yang menggunakan device, assistant device. Sebagai contoh, kalau OKU fizikal yang menggunakan tongkat, jadi tongkat dia tu dia kalau keluar dia kena balik bersihkan selalu. Kalau OKU penglihatan dia menggunakan white cane, dia keluar dia balik dia kena cuci selalu. Begitu juga kalau yang menggunakan kursi roda ni lagilah sensitifnya sebab tangan dia tu nak wheel, kemudian dia perlu sentuhan. Begitu juga kena bawa hand sanitizer, sebab kalau macam contohnya OKU penglihatan, dia kadang-kadang dia tak nampak jalan kan, dia tersentuh sana, tersentuh sini, kemudian nak tekan lift lah apa semua. Itu adalah antara cabaran yang mungkin saya katakan selepas daripada, mungkin sebelum ni pun dia perlu gunakan benda tu, tapi satu amalan norma baru yang dia perlu bawa ke depan adalah lebihkan aspek kesihatan diri. Sebab kadang-kadang musuh yang kita tak nampak ni susah sikit kita nak jaga kan. Kadang tempat tu kita tak tahu pun kotor. Begitu jugalah kalau macam kita pergi ke toilet awam kan, kita sebab ramai yang menggunakan benda macam tu, jadi aspek kebersihan tu perlu dipertingkatkan lah. Satu lagi mungkin kalau dari segi OKU pendengaran, untuk sebelum ni pun memang ada beberapa isu yang mereka hadapi dari segi nak mendapatkan informasi secara tepat, terutamanya dalam sidang media yang dikendalikan oleh Dr. Nur Syam. Kadang-kadang ada tengah tu dah ada jurubahasa tapi dilindungi pula oleh beberapa perkataan yang dia tengah sign interpreter tu kan, kemudian lindung pula perkataan yang keluar bawah tu kan. Jadi itu adalah beberapa isu cabaran yang mereka hadapi lah. Begitu juga saya sentuh sikit dengan OKU mental ni kan. OKU mental ni bukanlah kita katakan dia gila, tapi dia ada satu perasaan yang bila isu pandemik ni timbul, mereka lagilah perasaan mereka tu lagi berdebar-debar. Boleh ke nak keluar, boleh ke tak keluar. Nanti kalau jadi macam tu dia macam soalan bertanya-tanya. Kemudian apabila PKPP dan seterusnya kita akan hadapi fasa-fasa seterusnya ni, mereka masih lagi mungkin kita katakan satu perasaan yang berada melengkar dalam kefikiran dia orang, selamatlah ketak lagi, dia macam curious. Jadi itu mungkin isu-isu kalau kita rasa kita sembang secara serius dengan sembang secara dekat dengan dia orang secara baiklah, kita sembang betul. Kemudian tadi ada Dr. Waiza sebut tentang bagaimanakah nak kesentuh sikit macam mana peer support ni. Peer support ni saya terbaca satu artikel dari luar negara, bagaimana peer support dia memberi kesan yang lebih tinggi daripada orang lain. Contohnya kan, kalau seorang orang yang mengalami cacat penglihatan, dia baru mengalami cacat penglihatan, tiba-tiba ada seorang psikologis lah, saya ambil contoh, pergi menasihatkan dia, sukar untuk dia nak terima sebab psikologis tu dia tak pernah menghadapi benda tu. Jadi apabila ada peer support, jadi orang tu pernah mengalami benda tu, jadi dia lebih tahu tentang keadaan apa yang dia pernah lalui. Begitu juga saya selalu pergi ke hospital ataupun berjumpa secara individu dengan orang yang pernah mengalami satu perasaan yang dia sukar untuk terima tentang diri dia. Doktor bagi nasihat pun dia tak nak terima. Untuk ibu bapa sendiri dia pun nasihat dia pun tak nak terima. Tapi bila kita datang dalam keadaan berkursi roda 2-3 orang, dia tengok kita orang tu, dia dakarkan satu senyuman yang
yang menerima kita sebagai satu rakan yang boleh memberi satu, saya kita katakan satu sinar kepada dia lah. Kemudian kita sembang dari hati ke hati, kita nasihat macam ni. Kalau benda yang lepas tu memang kita lepaskan, kemudian kita cuba buka satu hidup baru dalam keadaan baru. Mungkin setengah orang kita rasakan, saya ambil contoh kalau orang yang menghadapi lumpuh, dia rasakan bahawa lumpuh tu susah nak buat benda, banyak benda. Tapi padahal tangan dia tu, kalau orang yang kuat tangan, masih kuat tangan, dia masih lagi boleh buat benda. Dan yang paling penting kita panggil kognitif dia okey, dia masih boleh berfikir dengan baik, dia masih boleh menyumbangkan sesuatu kepada orang lain. Tak semestinya benda yang melibatkan fizikal, berjalan ataupun buat kerja-kerja berat. Kadang-kadang dalam suasana digital pada hari ini, semua banyak benda yang boleh kita lakukan melalui komputer, internet dan sebagainya. Jadi peluang itu kena, OKU itu kena ambil sendiri. Dan pada masa sekarang pun banyak kerajaan macam saya sebutkan mula-mula tadi, mereka telah berikan satu banyak kursus yang percuma. Kalau kita pergi kat luar, saya cek harga-harga kalau kita nak pergi ke satu kursus laman web mungkin cecah ribuan. Tapi Mynik, satu agensi di bawah kerajaan ni, dia bagi kursus percuma. Antara orang nak dengan tak nak je. Saya sendiri pun bila ada sebut kursus percuma ni memang saya daftar dulu. Memang kita ambil peluang tu, dan lain-lain tak faham tu kita tanya direct, kemudian kita belajar melalui YouTube dan sebagainya lah. Okay. Itu soalan yang tadi saya jawab. Terima kasih Dr. Basri. Ni ada dua soalan berkaitan dengan OKU juga. Saya rasa sesuai Dr. Basri jugalah yang menjawabnya. Okey, daripada Nadia Atira binti Adam daripada UPM ya. Kata dia nak bertanya bagaimana cara jika ingin membantu OKU yang terserempak tanpa mengguris hati mereka. Mungkin ada cara yang dapat dikongsi untuk kita approach OKU di sekeliling kita. Saya rasa soalan Zamshuzila daripada MOE juga lebih kurang samalah, bagaimana cara komunikasi terbaik dengan golongan OKU ni. Ada tak contoh perkataan yang kurang sesuai yang sepatutnya kita elak. So macam mana kita nak berkomunikasi dengan OKU itu sendiri. Kalau terserempak tu tadi Nadia tanya macam mana nak respon yang tak mengguriskan perasaan. Boleh Dr. Basri. Okey, soalan ni sebenarnya dia berkaitan dengan dalam istilah OKU ni dipanggil Disability Equality Training lah. Panggil kesamarataan OKU tu. Sebab kalau saya nak udaskan secara detail, ambil masa panjang, tapi saya cuba simpulkan. OKU ni dia ada 7 kategori. 7 kategori yang fizikal, yang pendengaran, apa semua. Yang paling kita nampak secara jelas adalah OKU yang fizikal lah, sama ada dia berkursi roda, bertongkat ataupun crutches. Begitu juga dengan OKU yang buta sebab dia pakai tongkat dan sebagainya. Kalau macam OKU yang mental, yang autism ataupun kadang-kadang OKU pendengaran sendiri pun kita tak boleh nak bezakan dia antara sama ada dia OKU atau tak OKU. Tapi kalau untuk OKU yang kita nampak jelas fizikalnya itu seorang OKU, caranya kalau kita nak bantu ataupun komunikasi, saya ambil contoh satu dulu. Kalau kita nak bantu, setiap orang OKU ni, contohnya kalau OKU yang fizikal tu pun dia ada kondisi yang berbeza. Saya bagi contoh, kalau OKU yang berkursi roda tu pun dia ada banyak jenis. Ada yang spinal injury, ada yang stroke, ada yang CP dan sebagainya. Jadi setiap badan mereka ataupun fizikal mereka ni dia ada perkara-perkara sensitif. Cara yang paling mudah adalah kalau kita nak bantu mereka adalah kita tanya mereka sendiri. Sama ada mula-mula kataan kita sebut salam ke, selamat pagi ke, cik, abang ke, encik ke, kan, saudara ke, saudari. Boleh saya bantu? Okey, tanya dalam keadaan lemah lembut lah. Sama ada ataupun cik, apa yang boleh saya bantu cik? Kalau dia kata tak perlu sebab bagi setengah OKU dia tak suka sangat orang nak bantu dia tolak sana tolak sini dan sebagainya. Saya sendiri pernah tiba-tiba orang tolak saya daripada belakang kan. Saya hampir jatuh lah sebab kita tak ready. Jadi cara yang terbaik adalah kita tanya dia sendiri dulu. Bagaimana kita nak bantu. Begitu juga dengan yang paling penting kalau kita tanya OKU penglihatan kan. Kalau ada sahabat-sahabat OKU penglihatan sendiri. Ada setengah orang tu dia tiba-tiba je pergi tarik tongkat dia. Itu memang pantang bagi OKU.
peningkatan. Memang kawan-kawan saya ni kalau dia cakap, kalau orang tarik tongkat dia tu nak pantang, dia umpamakan seperti mereka tu seperti ditarik sebagai seekor lembu kan. Ditarik sebab tongkat tu adalah sebagai satu tempat mereka untuk mengetahui jalan tu. Jadi caranya adalah kita pegang, kita minta dia pegang bahu kita ataupun kita tanya dulu macam mana dia nak bantu. Kadang-kadang dia nak minta kita bantu dia pegang bahu sebelah kanan ke, sebelah kiri ke. Sebab mereka kadang lebih tahu keadaan mereka masing-masing. Begitu juga kalau dengan OKU pendengaran, kadang-kadang cara mudah sekarang ni adalah kita sebab tengah orang dia tak tahu cara nak berkomunikasi dengan sign language kan. Saya sendiri pun tak tahu. Kadang-kadang kita ambil pen ke ataupun kalau ada handphone kita buka satu note tu, kita tanya apa. Kadang benda-benda yang simple bolehlah kita tanyakan, tanya apa khabar ke, alam ke. Itu adalah mungkin saya katakan cara komunikasi yang terbaik lah untuk mereka adalah tanya mereka sendiri. Jangan kita pandai-pandai tiba-tiba nak angkat kursi roda ke, tiba-tiba nak tolak ke, tiba-tiba nak tarik orang yang bertongkat kita ke, nak tarik, nak tolong. Itu memang tak boleh lah. Satu, kita panggil kurang ajar lah dengan mereka. Okey, jadi kena tanya dulu. Tanya dulu. Okey, terima kasih Dr. Basri. Okey, ada soalan lagi ni daripada susah nak baca ni, Z Mazbas Mazbat.com. Okey. Dan soalan dia, sumbangan bagi OKU semasa pandemik COVID ini diterima dalam bentuk bagaimana? Adakah makin mudah bagi mereka atau ada masalah yang berlaku? Serta cara masalah tersebut diatasi. Okey. Dua panel lain pun kalau nak jawab pun boleh, atau Dr. Basri nak teruskan jawab ke macam ni? Boleh juga saya sambung dengan GST ni kan. Sebab sumbangan bagi OKU. Ya, sumbangan ni kalau kita nak tolong tu biasanya yang paling terkesan adalah dari segi kewangan lah. Itu memang tak nafikan sebab baru-baru ni pun isu yang berkenaan dengan penjana kalau tak salah. Yang RM300 tu adakah semua OKU dapat ataupun OKU yang berdaftar saja dapat. Jadi OKU yang lain ni memang tak dapat lah. Jadi itu yang pertamanya lah. Yang keduanya adalah satu sokongan moral untuk mereka kembali balik dalam masyarakat. Sokongan moral ni memang sangatlah penting. Sebab kadang-kadang sebelum ni pun masalah dipanggil diskriminasi di kalangan OKU ni memang banyak berlaku. Contoh-contohnya kalau kita nak pergi ke masjid, orang tak bagi lah. Kalau nak pergi ke tempat awam, kadang tempat tu dia tak accessible. Itu kita panggil diskriminasi juga. Cuma tak nampak diskriminasi yang dalam bentuk yang kita kaitkan verbal. Dia sebenarnya diskriminasi dalam bentuk accessibility. Kadang benda-benda yang mesti melibatkan accessibility ni kadang orang tak nampak. Orang cakap tempat dia tu boleh lalu OKU, tapi bila kita pergi check pun dia buat ramp, tapi ramp tu tak ikut spesifikasi yang tepat. Jadi benda tu no point juga dalam bentuk-bentuk macam tu. Kemudian yang lain-lain tu mungkin saya rasa kalau ada yang lain boleh tambah lagi tambahan. Okay. Boleh Dr. Wan Ya, sila. Boleh. Sepanjang pandemik COVID-19 ni, sahabat masjid UPM lah ya. Kita memang antara golongan sasar yang kita beri tumpuan untuk bantuan bantuan PKP adalah golongan adalah OKU lah ya, OKU. Di samping keluarga dalam kategori B40, keluarga-keluarga asnaf ya, kita juga beri tumpuan kepada keluarga OKU lah ya. Jadi pengalaman kita semasa menguruskan bantuan keluarga OKU ataupun individu OKU ini semasa PKP ya, mereka ini sebenarnya antara golongan yang sebenarnya yang sangat terkesan juga sebenarnya ya. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali mereka sama juga dengan golongan lain, iaitu ada di antara mereka yang hilang punca pendapatan ya, tidak dapat bekerja ya,
tidak dapat bekerja, tidak dapat mencari sumber pendapatan, ya, sebab kebanyakan mereka adalah bekerja sendiri, ya, dan juga membuat kerja-kerja di mana tempat lokasi dia bekerja itu tutup, ya, disebabkan oleh PKP, ya, jadi hilang punca pendapatan di situ, ya. Jadi kalau kita tengok kepada senario semasa, ya, banyak tumpuan diberikan kepada golongan-golongan B40 dari segi bentuk bantuan, ya. Tapi sebenarnya OKU juga merupakan golongan yang terkesan, ya, yang sangat terkesan, yang menurut pengalaman kami lah yang kami lihat, ya. Jadi proses kita membantu tu sebenarnya untuk OKU ni dia agak berbeza sedikit, ya, berbanding dengan golongan B40 yang kita beri bantuan, ya. Kalau macam contohnya kalau kami hantar bantuan kepada keluarga asnaf ataupun keluarga B40, ya, kita boleh sediakan satu drop point, iaitu kita kata berjumpa di satu lokasi dan keluarga tersebut datang untuk ambil sumbangan tersebut di lokasi tersebut lah, ya. Semasa PKP kita ada prosedur penjarakan dan sebagainya, ya. Tapi kalau kita terima maklumat, ya, bagi keluarga OKU tersebut, ya, proses tersebut kita kena terus hantar kepada keluarga berkenaan, ya. Jadi sukarelawan kita akan bila dapat information bahawa keluarga yang kita nak bantu ni adalah keluarga OKU, selalunya kita bantuan tersebut memang sampai depan pintu lah, ya, sampai depan pintu untuk kita serahkan kepada keluarga berkenaan, sebab kita faham keadaan tersebut, ya, menyukarkan untuk mereka menerima sumbangan tersebut di suatu tempat ataupun di suatu drop point lah, ya, di mana sumbangan itu diberikan, ya. Kemudian saya lihat satu lagi aspek sebenarnya semasa PKP ni ialah tentang golongan-golongan OKU ini juga mereka ni adalah yang sensitif juga, ya. Sensitif ni maksudnya yang mungkin keadaan kesihatan itu, ya, diri mereka tu menyebabkan dia macam berisiko juga, ya, berisiko untuk terdedah kepada keadaan luar, ya. Jadi macam contoh sama juga keadaannya macam golongan warga emas, ya, kita tak galakkan untuk keluar dan sebagainya. Saya rasa, ya, daripada pengalaman kami yang diceritakan oleh OKU ini, mereka juga merasakan bahawa kalau mereka tu keluar, dia akan mendedahkan kepada risiko kesihatan mereka, ya, disebabkan oleh yang contohnya Dr. Basri sebut ada OKU yang ada spinal, ya, ada injury dan sebagainya dalam proses rawatan, dalam proses pemulihan. Jadi itu adalah benda-benda yang masyarakat kena ambil berat, ya. Masyarakat sekitar kena ambil berat bahawa mereka ada jiran yang OKU. Jadi bila kita ada tahu kita ada jiran yang OKU, jadi proses memberi bantuan tu di kalangan masyarakat lebih baik, ya. Tadi ada satu soalan sebut pasal prihatin, ya, prihatin, ya. Jadi inilah masa yang untuk kita faham keadaan mereka dan kita tunjukkan kita punya keprihatinan untuk membantu golongan membantu OKU ini, ya. Yang ketiga saya lihat, ya, semasa PKP ini, ya, masalah yang dihadapi oleh OKU ialah tentang rawatan, ya, rawatan ataupun dia punya treatment, ya, contohnya fisioterapi, ya, fisioterapi. Ada satu OKU, ya, yang saya ziarah, ya, disebabkan oleh PKP, dia punya sesi fisioterapi tu berhenti, ya. Jadi dia tak dapat nak sambung dia punya sesi fisioterapi dia yang sepatutnya dia perlu buat, ya, seminggu sekali, ataupun dalam satu tempoh tu sebulan sekali tu dia kena jalani fisioterapi tersebut di pusat-pusat fisioterapi lah. Jadi bila berlaku PKP dia terhenti, ya. Bila terhenti ni dia kata nanti bila dia mula semula dia macam back to A, ya. Jadi dia dah jalani proses fisio tu mungkin peringkat F. Bila dah terhenti tu, bila dia nak mula semula dia dah macam dia start from A balik, ya. Jadi saya nampak kat situlah, ya, sokongan
yang perlu kita berikan bagi golongan bagi OKU ini untuk dia kembali semula dalam kehidupan dia disebabkan oleh kekangan semasa COVID-19 lah, COVID-19 ni, pandemik ni, ya. Jadi betul lah seperti Dr. Basri cakap, kita sebagai ahli masyarakat ni kena dekat dengan mereka ni, untuk kita faham, kita ambil tahu, ambil berat bagaimana kita boleh bantu mereka ni, ya. Jadi dengan adanya masyarakat yang prihatin, mereka yang ambil berat ini, sedikit sebanyak boleh meringankanlah kesan yang mereka hadapi semasa COVID-19 ni lah, ya. Itu ada pengalaman yang sahabat masjid ada semasa menguruskan bantuan semasa PKP yang lepas, beberapa keluarga OKU yang kita uruskan, yang kita bantu, itu masalah ataupun sedikit pengalaman yang kita dapatlah daripada mereka. Okay, Alhamdulillah. Cik Bukriman ada soalan. Ada tak sahabat masjid sediakan kelas-kelas seperti kelas agama, kelas Al-Quran pada golongan OKU? Setakat ni lah. Okey. Okey, ni satu soalan yang bagus ni, ya, sebab sebenarnya sahabat masjid pada awal tahun lepas, kita ada bekerjasama dengan USIM, iaitu kelas pengajian Al-Quran menggunakan Al-Quran Braille. Okey. Al-Quran Braille, dan juga beberapa kaedah lain yang telah dilaksanakan oleh USIM kepada pelajar OKU mereka lah, dan juga kepada orang awam lah. Jadi itu adalah kita punya kolaborasi yang pertama, dan kita lihat bahawa itu peluang lah untuk sahabat masjid meneroka satu bahagian baru dalam kerja-kerja sukarelawan itu, kerja-kerja sukarelawan ini, iaitu menyediakan bantuan kelas pengajian agama, Al-Quran, kepada golongan OKU ni, pada OKU lah, yang nak mendalami ilmu agama ni lah, terutama dalam bab mengaji Al-Quran ini. InsyaAllah kita akan ada susulan daripada program tersebut, untuk kita bawa ke UPM lah, program pengajian Al-Quran khusus bagi OKU ini, insyaAllah. Okay, insyaAllah atas permintaan kan. Masa ni memang kita tak ada lagi kelas-kelas yang khusus kepada OKU yang kita laksanakan sekarang, tapi pengalaman bersama USIM tu patut pengalaman yang baik, yang kita lihat bahawa peluang tersebut juga patutnya kita berikan kepada OKU lah, di UPM dan kawasan sekitar juga, untuk mereka mendalami ilmu agama. InsyaAllah boleh diperluaskan lagi tu. Boleh diperluaskan, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Soalan terakhir lah, saya rasa kita ada 5 minit saja lagi. Boleh saya jawab soalan yang ditanya oleh Dr. Muhammad Nur Hafiz tu, sebab okey, kita tadi tentang bagaimanakah cara kita untuk memupuk semangat sikap prihatin kan. Sebab sebenarnya ni saya pernah tulis satu tu, tulisan saya tulis, kebetulan laman web yang saya asaskan pun nama theinspirasi.my. Okey. Tulisan saya tu memang ringkas saja, tapi mungkin dapat bermanfaat lah kepada orang luar. 10 cara kita menghormati OKU supaya kita menjadi warga perhatian. Jadi kalau saya minta Puan Marina sharekan kat sini, tapi kalau tak jumpa tak apa. Ada 10 cara. Okey. Boleh scroll sepintas. Antaranya adalah satunya, kita tidak menyalahgunakan parking OKU itu sendiri. Yang kedua, kita tidak menyalahgunakan tandas OKU tanpa sebab, tidak menghalang laluan OKU, beri keutamaan lift pada OKU, terutamanya di tempat awam, kemudian tempat-tempat awam tu. Kemudian yang paling penting nombor 6 ni, kalau kita ada anak kecil, kita ajar anak-anak kita supaya tidak mengejek OKU. Sebab benda ni kalau dia atas ibu bapa kita juga. Kalau kita, kadang-kadang ibu bapa sendiri yang bersikap jelek terhadap OKU, macam mana anak-anak kita nak hormat pada OKU itu sendiri. Kemudian kalau kita pergi ke pasaria, kita nampak anak-anak orang tu tantrum ataupun
macam guling-guling atas lantai ke apa, kita jangan terus judge dia orang sebab kadang-kadang dia orang ada hyperactive benda-benda macam tu kan. Kemudian yang 8 tu saya dah ulas tadi, kita tanya OKU sendiri macam mana kita nak bantu mereka. Kemudian jangan, kalau tengok OKU tu jangan sindir ataupun tunjuk muka ekspresi yang pelik-pelik. Kita tengok tu macam kita sindir muka yang tak betul dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir tu adalah kita bercakap dengan nada yang biasa. Dan yang paling penting adalah kalau kita ada rakan-rakan kita, cuba sebarkan artikel yang saya tulis ni, walaupun simple tapi masyarakat di luar sana tu dia tak faham lagi macam mana cara kita nak memupuk semangat, cara bantu OKU. Kadang-kadang inilah 10 asasnya. Dan kalau ada yang nak tolong buat video yang lebih menarik pun silakanlah, sebab benda ni benda basic. Sebab saya hanya mampu menulis dalam bentuk macam ni. Kalau ada orang yang nak buat dalam bentuk video ke dan sebagainya, memang silakanlah. Okey, menarik tu Dr. Basri. Okay. Untuk memupuk sikap yang prihatin ni, Dr. Waiza ada nak tambah ke? Ada nak tambah Dr. Waiza? Okey, memupuk sikap prihatin. Okey, selain daripada bentuk sumbangan yang yang berbentuk fizikal, kita boleh juga menyalurkan bentuk sumbangan lain seperti informasi dan maklumat terutamanya pada waktu PKP ni. Sebenarnya bila kita sebut tentang OKU dan accessibility ni, saya kadang-kadang melihat keindahan PKP ni bila kita yang bukan OKU ni terbatas pergerakan dan juga aspek-aspek lain, sebenarnya memberi sedikit sebanyak pengalaman lah tentang isu accessibility. Ya, dulu kita boleh ke mana-mana saja, tiba-tiba kita pun terbatas dan sebagainya. Dan termasuk pasal informasi tadi tu, kalau saya boleh share, sumbangan yang kita boleh berikan juga dalam bentuk ilmu dan pengetahuan. Semenjak PKP sebenarnya Bersih Sdn Bhd telah pun memulakan e-bengkel bantuan penulisan tesis kepada semua pelajar OKU di Malaysia. Okey, di peringkat sarjana muda dan juga PhD. Ya Dr. Wan, sebab kita prihatin dengan pelajar-pelajar OKU kita dari segi kita dengar suara hati mereka dan juga pengalaman mereka tentang kadang-kadang susah nak akses untuk penyediaan dan sebagainya. Jadi kita di sini cuba memberikan sokongan lah. Dalam bentuk tu, dulu kita buat setiap hari Ahad, bermula bulan April sekarang ni kita buat 2 kali sebulan lah. Okey, jadi boleh je WhatsApp saya kepada pelajar OKU yang sedang menonton ataupun yang mengenali rakan-rakan OKU di IPTA yang memerlukan sokongan dari segi penyediaan tesis ni, boleh ikuti bengkel kami, WhatsApp saya saja untuk daftar. Secara percuma 012-207-8054. Itu adalah handphone number peribadi saya lah ya. Jadi kita akan bagi Google Form yang boleh register. Setakat ni kita memang ada student tetap yang mengikuti kita tiap kali kita buat bengkel tu Dr. Wan. So ini adalah satu lagi bentuk sumbangan yang Bersih boleh berikan semasa PKP dan post PKP lah. Okey, itu saja Dr. Wan. Okey, Alhamdulillah. Kita dah melewati jam 4.30 Oh okey. memang tak habis kan? Okey, betul. Seronok isu OKU ni. Okey, so terima kasihlah saya ucapkan kepada 3 panel kita pada petang ni, Dr. Basri, Cikgu Kriman, Dr. Waiza. Okey, dan 2 orang jurubahasa kita tak dilupakan, Puan Hafidah dengan Puan Haryanti, ya. Dah sama-sama memberi sokongan lah pada petang ni. Okey, so Alhamdulillah kepada semua rakan penonton juga. Okey, Alhamdulillah sampai ke hujung program lah bersama kita. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas kerjasama semua. Dan sebenarnya untuk bicara inspirasi ni, kita setakat ni kita dah programkan ada 4 siri lah.
Jadi kita akan jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama insyaAllah, dengan tajuk untuk minggu depan adalah OKU aktif dan terbilang. Kita nak OKU kita aktif dalam segala bidang kan, bukan sekadar yang berbakti, aktif dalam sukan untuk menjadi OKU yang terbilang. So semua dijemputlah untuk sama-sama kita pada minggu hadapan. Okey, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Di, saya di.